Salam sejahtera murid-murid sekalian. Marilah kita belajar tata bahasa Melayu pada hari ini. Terlebih dahulu, cikgu hendak memperkenalkan diri. Tapi, cikgu hendak murid-murid mendengar ayat-ayat yang cikgu sebut dengan telitinya. Cuba kesan kalau ada kesalahan bahasa, ya? Saya adalah Cikgu Alex. Saya adalah merupakan seorang munshi dewan dan kini tempat saya bertugas ialah di Pejabat Pendidikan Daerah Petaling Utama. Pada hari ini, pembelajaran kita adalah bertajuk Gunakanlah kata pemeri dengan tepatnya. Murid-murid sekalian, dapatkah anda kesan kesalahan-kesalahan bahasa yang telah cikgu lakukan dalam penggunaan kata pemeri ialah dan adalah dalam ayat-ayat tadi? Sebenarnya, setiap kata pemeri yang cikgu gunakan tadi adalah salah. Marilah kita mendalami topik kata pemeri pada hari ini. Tapi sebelum ini, cikgu akan menjelaskan objektif pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita lihat. Pada akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat memahami dan menggunakan kata prafrasa, iaitu kata pemeri dengan betulnya mengikut konteks. Untuk mencapai objektif ini, murid-murid sekalian perlu memenuhi 3 kriteria kejayaan. Yang pertama, mengisikan kata pemeri ialah dengan tepatnya dalam ayat mengikut konteks. Yang kedua, mengisikan kata pemeri adalah dengan tepatnya dalam ayat mengikut konteks. Dan yang ketiga, menyenaraikan fungsi ialah dan adalah dengan jelasnya untuk memperkukuh kefahaman tentang kata pemeri. Terlebih dahulu, marilah kita meneliti ciri-ciri kata ialah. Ciri yang pertama ialah merupakan penghubung antara subjek dengan predikat yang bersifat persamaan atau ekuatif. Apakah yang dimaksudkan dengan persamaan atau ekuatif? Marilah kita lihat analoginya sebagai sebuah dacing. Cuba kita lihat dacing ini. Kedua-dua buah piring dacing ini berada pada paras yang sama, iaitu dalam keseimbangan. Ini bermakna beban di sebelah A sama sahaja dengan beban di sebelah B. Kata pemeri ialah mempunyai sifat ekuatif yang dimaksudkan ini. Dengan kata-kata lain, A ialah B. Contohnya, Kuala Lumpur ialah ibu kota Malaysia. Jika diteliti, B juga ialah A. Cuba kita perhatikan. Apakah yang dapat anda perhatikan? Ya, frasa sebelum ialah dan frasa selepas ialah boleh ditukar ganti kedudukannya, iaitu boleh diterbalikkan. Contohnya, ayat ibu kota Malaysia ialah Kuala Lumpur sebenarnya sama sahaja maksudnya dengan ayat asal tadi. Ini merupakan satu daripada ciri terpenting untuk membantu kita mengenal pasti sama ada kata pemeri ialah sesuai digunakan dalam sesuatu ayat. Baiklah, seterusnya, ciri yang kedua. Ialah juga digunakan di hadapan frasa nama. Marilah kita meneliti contoh penggunaannya. Contohnya, bangunan ini ialah Menara Kembar Petronas. Adik saya ialah budak lelaki yang berbaju biru itu. Banglo di puncak bukit itu ialah rumah jutawan tersebut. Dalam ketiga-tiga ayat ini, ialah diikuti frasa-frasa nama yang berwarna jingga. Namun begitu, dalam kehidupan sehari-hari kita, kita sering mendengar pengguna bahasa menggunakan adalah dalam ayat-ayat seperti wanita itu adalah ibu saya, yang sebenarnya tidak gramatis. Dan satu lagi,
cuba kita menyemak sama ada ciri ekuatif hadir dalam ayat-ayat itu tadi. Murid-murid, bolehkah anda cuba menterbalikkan ayat-ayat ini? Cikgu ambil satu contoh. Rumah jutawan tersebut ialah banglo di puncak bukit itu. Sama sahaja dengan ayat itu tadi kan? Itulah ciri ekuatif yang cikgu maksudkan. Baiklah, murid-murid, ciri ketiga ialah juga digunakan di hadapan unsur atau frasa lain yang berfungsi sebagai frasa nama. Cikgu ulang, unsur atau frasa lain yang berfungsi sebagai frasa nama. Apakah maksudnya? Cikgu tidak hendak memberikan penerangannya terlebih dahulu. Kita simpan misteri ini untuk latihan nanti ya. Marilah kita meneliti ciri-ciri kata pemeri adalah pula. Tidak seperti ialah, kata pemeri adalah tidak bersifat ekuatif. Cuba kita perhatikan. Analoginya, dacing di sebelah saya ini tidak berada dalam keseimbangan. Jika kita meneliti ayat, surat ini adalah untuk ibu, bolehkah ayat ini diterbalikkan? Jika diterbalikkan, iaitu untuk ibu adalah surat itu, jelas ayat tadi sudah menjadi salah, bukan? Ini sudah tentu tidak seperti sifat ekuatif dalam kata pemeri ialah, dan inilah salah satu ciri terpenting untuk kita membezakan ialah daripada adalah. Baiklah, ciri yang kedua adalah bersifat kualitatif, iaitu di hadapan frasa sendi nama atau frasa adjektif untuk menghuraikan subjek ayat. Mari kita lihat contoh penggunaan kata pemeri adalah di hadapan frasa sendi nama. Marilah kita baca ayat-ayat ini. Bingkisan ini adalah daripada Amiza. Daripada ialah kata sendi nama. Daripada Amiza ialah frasa sendi nama. Seterusnya, cerpen itu adalah tentang cabaran remaja. Tentang ialah kata sendi nama. Tentang cabaran remaja merupakan frasa sendi nama. Begitu jugalah dengan ayat yang ketiga. Umpama ialah kata sendi nama dan peribahasa umpama pinang dibelah dua merupakan satu frasa sendi nama. Semua frasa sendi nama mesti didahului oleh kata pemeri adalah. Baik, seterusnya marilah kita meneliti penggunaan kata pemeri adalah di hadapan frasa adjektif. Contoh, perjumpaan itu adalah sangat penting. Adalah sukar untuk saya berbuat demikian. Perubahan sikapnya itu adalah amat merisaukan. Dalam ketiga-tiga ayat ini, sangat penting, sukar dan amat merisaukan merupakan frasa adjektif. Lazimnya, satu tip yang dapat kita gunakan untuk mengenal pasti sama ada sesuatu kata itu merupakan kata adjektif ialah kita boleh menambah kata penguat seperti sangat di hadapan kata tersebut. Seterusnya, ciri yang ketiga adalah juga boleh diikuti frasa lain yang berfungsi sebagai frasa sendi nama atau frasa adjektif. Apakah maksudnya? Seperti misteri untuk kata pemeri ialah tadi, kita akan merungkaikan misteri ini dalam soalan-soalan uji diri kita selepas ini ya. Baiklah, sebelum kita mula menjawab soalan uji diri, cikgu hendak murid-murid sekalian menyediakan pen dan papan putih mini supaya dapat ditulis jawapan pada papan putih tersebut. Sekiranya anda tidak mempunyai papan putih mini, anda juga boleh menulis jawapan pada kertas. Selepas itu,
tunjukkanlah jawapan anda kepada rakan-rakan, adik, abang, kakak atau sesiapa sahaja di sebelah anda sebelum cikgu memberikan jawapannya. Ya? Sudah bersedia? Soalan yang pertama. Tulis jawapan anda sama ada ialah atau adalah untuk soalan ini. Baik, sama-samalah kita menyemak jawapannya. Penjelasannya, ya murid-murid sekalian, kita menggunakan kata pemberi ialah kerana lelaki yang tinggi lampai itu ialah frasa nama. Jangan kita terkeliru oleh frasa adjektif tinggi lampai dalam frasa nama ini, sehingga menyebabkan kita menggunakan kata adalah. Baiklah. Soalan seterusnya. Sila teliti soalan ini dan tulis jawapan anda pada papan putih mini. Marilah kita semak jawapannya. Kita lihat penjelasannya. Soalan ini sebenarnya sangat mudah. Baik ialah frasa adjektif. Itu sebabnya kita menggunakan kata pemberi adalah. Soalan yang ketiga. Kek coklat ini tempat kosong untuk kakak. Ialah atau adalah. Baiklah, rasanya sudah jawab. Tahukah anda apakah penjelasannya? Ya, betul. Untuk ialah kata sendinama. Untuk kakak ialah frasa sendinama. Cikgu yakin murid-murid mesti berjaya memberikan jawapan yang tepat. Sekarang, soalan yang keempat. Baca ayat yang keempat ini dengan telitinya. Nahas jalan raya yang dahsyat itu, tempat kosong, berpunca daripada kerosakan enjin kereta tersebut. Cikgu menunggu jawapan anda. Baiklah. Sudah bersedia untuk menyemak jawapan? Jangan terkejut ya. Mesti banyak yang terperangkap. Bagi mereka yang memberikan jawapan ini, iaitu tidak perlu diisi apa-apa, tahniah dan syabas cikgu ucapkan. Murid-murid, tahukah anda apakah penjelasannya? Marilah kita lihat. Murid-murid, pada umumnya, kita tidak menggunakan kata pemberi sebelum kata kerja. Dalam ayat ini, berpunca ialah kata kerja tak transitif berpelengkap. Maka, berpunca tidak sesuai untuk didahului oleh ialah maupun adalah. Ingat, ialah diikuti frasa nama, manakala adalah diikuti frasa sendinama atau frasa adjektif sahaja, kecuali kes tertentu. Cikgu memberikan contoh yang lain. Murid-murid sekalian, kita sering terbaca ayat seperti ini, malah kita sendiri mungkin juga menulis ayat seperti pemanasan global adalah disebabkan oleh aktiviti manusia sendiri. Atau keputusan yang diambil oleh majikan itu adalah berdasar pada data yang diperoleh. Sekilas pandang, ayat seperti ini seolah-olah betul dan sedap pula bunyinya. Tapi, jika diperhatikan, adalah diikuti kata atau frasa kerja. Ayat seperti ini menyalahi tata bahasa. Ayat ini mestilah dibetulkan seperti ini. Ya, iaitu kata pemberi adalah mesti digugurkan. Jika dibaca, pemanasan global disebabkan oleh aktiviti manusia sendiri. Ayatnya tetap sedap, malah lebih sedap lagi sebenarnya tanpa kata pemberi, bukan? Baiklah. Sudah bersedia untuk menjawab soalan-soalan yang seterusnya? Kita teruskan. Tapi kali ini, cikgu hendak murid-murid
terus menulis jawapan untuk ketiga-tiga soalan 7, 8 dan 9. Baik, marilah kita membaca soalannya. Soalan yang ketujuh, forum pada petang tadi, tempat kosong, mengenai kepentingan masyarakat Malaysia mendepani norma baharu. Soalan yang ke-8, kehidupan keluarga itu, tempat kosong, bergantung pada hasil jualan kraf tangan. Dan soalan yang ke-9, pembelajaran dalam talian kendalian Kementerian Pendidikan Malaysia, tempat kosong, sangat berguna untuk murid-murid seluruh Malaysia. Murid-murid, isikan tempat-tempat kosong itu sama ada dengan ialah, adalah ataupun mungkin tidak perlu diisi apa-apa. Baik, marilah kita menyemak jawapannya. Bagaimana? Betul semuanya? Ada lagi yang terperangkap? Marilah kita lihat penjelasan untuk soalan yang ketujuh. Murid-murid sekalian, mengenai pada asalnya merupakan kata kerja. Contohnya, tembakan polis mengenai dada perompak itu. Mengenai maksudnya kena pada. Namun begitu, dalam konteks ayat itu tadi, kata kerja mengenai sebenarnya mendukung maksud yang lain, iaitu tentang, dan dengan itu berfungsi sebagai kata sendi nama. Maka jawapannya adalah. Untuk soalan yang ke-8, bergantung ialah kata kerja, maka tidak ada apa-apa kata pemberi yang boleh digunakan di depannya. Soalan yang ke-9 pula, walaupun berguna ialah kata kerja ini didahului oleh kata penguat sangat dan membentuk frasa adjektif sangat berguna. Maka kata pemberi yang tepat ialah adalah. Seterusnya, soalan 10 hingga 12. Soalan yang ke-10, aktiviti yang paling saya gemari pada waktu senggang, tempat kosong, menulis puisi. Soalan yang ke-11, tempat kosong, diisytiharkan bahawa semua sekolah akan menjalani program ini mulai tahun depan. Dan soalan yang ke-12, satu daripada masalah yang dihadapi oleh sebilangan murid luar bandar, tempat kosong, ketiadaan capaian internet. Murid-murid, tulis jawapan anda sekarang. Baiklah, mari kita lihat jawapan untuk ketiga-tiga soalan ini. Bagaimana kali ini? Tanya kepada yang betul ketiga-tiganya. Marilah kita meneliti penjelasan untuk soalan-soalan ini. Untuk soalan yang ke-10, walaupun menulis puisi ialah frasa kerja transitif, fungsinya dalam konteks ini adalah sebagai frasa nama, iaitu nama aktiviti yang paling digemari. Maka kita menggunakan ialah. Inilah antara misteri yang cikgu katakan tadi, unsur kebat dalam tata bahasa. Faham? Bagi soalan yang ke-11 pula, walaupun frasa adalah diisytiharkan bahawa, adalah dimaklumkan bahawa, adalah disahkan bahawa dan sebagainya, sering kita dengar, kata-kata di belakang adalah merupakan kata kerja pasif. Oleh sebab itu, murid-murid pasti masih ingat akan kata-kata cikgu tadi, iaitu kata pemberi adalah tidak boleh diikuti kata atau frasa kerja. Maka tempat kosong itu tidak perlu diisi apa-apa. Untuk soalan yang ke-12 pula, ketiadaan ialah perihal tiada, satu frasa nama. Maka kata pemberi ialah digunakan. Murid-murid sekalian, hal ini bermakna bahawa pengetahuan kita tentang golongan kata dan fungsinya dalam bahasa Melayu sesungguhnya sangat penting sekali. Baiklah, bolehkah kita teruskan? 4 soalan
yang seterusnya. Baik, baca ayat-ayat ini dengan telitinya. Ingat, teliti golongan kata dan juga fungsinya selepas tempat kosong itu sebelum menulis jawapan anda. Kita lihat soalan yang ke-13. Atau cara majlis ini belum muktamad dan tempat kosong tertakluk pada perubahan. Yang ke-14, yang paling utama, tempat kosong, menimba ilmu dan memantapkan jati diri sebagai rakyat yang patriotik. Soalan yang ke-15, maklum balas yang kami peroleh itu, tempat kosong, amat menghampakan. Dan yang ke-16, pemerolehan maklumat tersebut, tempat kosong, menerusi media sosial. Baiklah. Bolehkah kita menyemak jawapan sekarang? Kita lihat apakah jawapannya. Bagaimana? Terjerat lagi? Marilah kita merungkaikan misteri yang seterusnya. Untuk soalan yang ke-13, tertakluk ialah kata kerja. Maka tidak ada kata pemberi yang sepatutnya hadir sebelumnya. Bagi soalan yang ke-14 pula, cikgu berandaian bahawa mesti ada murid yang tertanya-tanya, mengapakah frasa kerja menimba ilmu dan memantapkan jati diri sebagai rakyat yang patriotik boleh didahului kata pemberi ialah? Betul? Sebenarnya, jika diperhatikan, frasa kerja ini berfungsi sebagai frasa nama. Tak percaya? Cuba kita menterbalikkan ayat ini. Menimba ilmu dan memantapkan jati diri sebagai rakyat yang patriotik ialah yang paling utama. Sangat jelas, maksudnya masih sama, ayatnya masih betul. Inilah sifat ekuatif kata pemberi ialah. Bagi soalan yang ke-15, dalam ayat ini, sungguh pun perkataan menghampakan ialah kata kerja. Kata kerja ini berfungsi sebagai kata adjektif. Buktinya, kata ini didahului kata penguat amat. Maka kata pemberi adalah boleh digunakan di hadapannya. Bagi soalan yang ke-16 pula, menerusi ialah kata kerja yang berfungsi sebagai kata sendinama. Masih ingat akan kata mengenai tadi? Selain mengenai dan menerusi, ada dua lagi kata kerja yang juga boleh berfungsi sebagai kata sendinama, iaitu melalui dan mengikuti. Baiklah, pusingan yang terakhir, 5 soalan lagi. Sebelum cikgu membaca soalan-soalan ini, cikgu hendak memberikan peringatan. Mungkin ada kata yang berfungsi sebagai jenis kata atau frasa yang lain. Jika berfungsi sebagai frasa nama dan boleh diterbalikkan, iaitu bersifat ekuatif, gunakanlah ialah. Jika bersifat kualitatif, iaitu tidak dapat diterbalikkan, maka gunakanlah adalah. Kita lihat soalan yang ke-17. Perkara yang paling mustahak sekarang, tempat kosong, bahawa kita mesti membiasakan diri dengan norma baharu. Soalan yang ke-18, program yang dijalankan ini, tempat kosong, untuk membudayakan amalan membaca. Soalan yang ke-19, pilihan muktamad Kaden, tempat kosong, yang hijau itu. 20, mata kucing itu, tempat kosong, hijau seperti zamrud. Dan akhir sekali, warna kegemaran Ashley, tempat kosong, hijau zaitun. Sudah tulis jawapannya? Baiklah, mari kita semak jawapannya. Berapakah yang betul?
tahniah kepada yang mendapat semua betul. Kepada yang lain, jangan berputus asa. Kita belajar daripada kesilapan. Biar cikgu memberikan penjelasannya. Untuk soalan yang ke-17, murid-murid sekalian, cikgu yakin mesti ada antara murid yang menulis jawapan adalah kerana beranggapan bahawa perkataan bahawa ini merupakan kata sendi nama. Namun, bahawa sebenarnya bukan kata sendi nama tetapi kata hubung komplement. Setiap kali kita jumpa kata bahawa, klausa yang dimulai kata bahawa sebenarnya berfungsi sebagai frasa nama. Maka kata pemberi ialah sepatutnya digunakan. Tidak meyakinkan? Cuba kita terbalikkan ayat ini. Bahawa kita mesti membiasakan diri dengan norma baharu ialah perkara yang paling mustahil sekarang. Jelas, ayat ini tetap gramatis dan ada sifat ekuatif, bukan? Baiklah. Seterusnya untuk soalan yang ke-18 pula. Murid-murid sekalian, sekali lagi, mungkin ada daripada kalangan anda yang beranggapan bahawa untuk dalam ayat ini juga kata sendi nama, bukan? Tapi sebenarnya, jika diperhatikan, untuk dalam ayat 18 ini sebenarnya tidak diikuti kata nama, tetapi diikuti frasa kerja membudayakan amalan membaca. Maka sebenarnya untuk bukan kata sendi nama, tetapi kata hubung komplement sama seperti bahawa dalam ayat 17 tadi. Cuma, tidak seperti soalan 17, kata pemberi yang didahuluinya bukan ialah tetapi adalah. Sebabnya, tiada sifat ekuatif dalam ayat 18 ini. Pendek kata, asalkan kita jumpa kata untuk, baik untuk berfungsi sebagai kata sendi nama maupun sebagai kata hubung komplement, kita menggunakan kata pemberi adalah. Untuk soalan 19 pula, yang juga merupakan kata hubung iaitu kata hubung relatif. Bahagian ayat yang bermula dengan kata yang sebenarnya juga berfungsi sebagai frasa nama. Maka kata pemberi ialah digunakan di hadapan frasa nama yang bermula dengan perkataan yang. Soalan yang ke-20, mari kita lihat. Murid-murid tentu sudah tahu bahawa warna merupakan kata adjektif. Oleh itu, frasa adjektif hijau seperti zamrud seharusnya didahului kata pemberi adalah. Namun begitu, keadaannya tidak sama untuk soalan yang ke-21. Sekali lagi kita lihat ada unsur kebat dalam tata bahasa. Mari kita lihat dalam soalan ke-21 ini, walaupun frasa hijau zaitun merupakan frasa adjektif, fungsinya dalam ayat ini adalah sebagai frasa nama, iaitu nama warna kegemaran Ashley. Oleh sebab itu, kita menggunakan kata pemberi ialah. Baiklah murid-murid sekalian, kita sudah sampai penghujung program pada hari ini. Bolehkah anda menyenaraikan fungsi kata pemberi ialah dan adalah dengan menggunakan peta bulatan seperti yang dipaparkan di sebelah kiri saya ini? Sangat mudah, bukan? Yang pertama ialah hadir di hadapan semua frasa nama. Yang kedua, sila semak jawapan anda. Frasa nama yang dimulai kata hubung relatif yang. Contohnya, ibu saya ialah yang memakai cermin mata itu. Seterusnya, ya, frasa nama yang dimulai kata hubung komplement bahawa. Contohnya, penjelasan yang diberikan oleh Chester ialah bahawa bukunya hilang. Ada lagi fungsi yang lain? Frasa kerja yang berfungsi sebagai frasa nama. Masih ingat? Sebagai contoh, tugas saya ialah menyediakan laporan. Dan akhir sekali,
frasa adjektif warna yang berfungsi sebagai frasa nama. Sebagai contohnya, warna pilihan saya ialah biru dan putih. Bagaimanakah pula dengan kata pemberi adalah? Bolehkah anda menyenaraikan fungsinya dalam peta bulatan ini? Baik, mari kita lihat satu demi satu. Yang pertama adalah hadir di hadapan frasa sendi nama. Adalah untuk ibu, adalah daripada kakak dan sebagainya. Yang kedua, frasa adjektif. Adalah tinggi, adalah secantik bidadari dan sebagainya. Seterusnya adalah juga digunakan di hadapan frasa kerja yang berfungsi sebagai frasa sendi nama. Masih ingat? Adalah mengenai, adalah melalui dan adalah menerusi. Seterusnya adalah juga digunakan di hadapan frasa kerja yang berfungsi sebagai frasa adjektif. Contohnya adalah sangat menakjubkan, adalah mempesonakan, adalah amat mendukacitakan. Akhir sekali, satu lagi adalah juga digunakan di hadapan kata hubung komplimen untuk. Sebenarnya, pendek kata apabila jumpa perkataan untuk, gunakanlah adalah. Untuk mentaksir kefahaman murid-murid, cikgu mengemukakan 5 soalan kuis yang terakhir. Baik, sila baca setiap ayat ini dengan telitinya. Jika salah, betulkannya. Jika betul, tandakan betul. Baik, sama-samalah kita menyemak jawapannya. Baiklah, murid-murid sekalian. Nampaknya murid-murid sepatutnya sudah betul-betul memahami kata pemberi dalam bahasa Melayu. Sebelum berakhir, cikgu hendak mengingatkan murid-murid bahawa penggunaan kata pemberi sebenarnya tidak begitu digalakkan dalam bahasa Melayu. Murid-murid akan mendapati bahawa kebanyakan ayat tanpa ialah dan adalah yang cikgu kemukakan tadi sebenarnya masih gramatis tanpa kata-kata pemberi tersebut. Cuma penggunaan ialah dan adalah ada kalanya penting untuk kita memberikan penegasan atau mendefinisikan sesuatu konsep. Ingat, gunakanlah kata pemberi dengan tepatnya. Sehingga kita berjumpa lagi, cintailah bahasa kita kerana bahasa jiwa bangsa. Terima kasih.